Pergi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang sedang melihat live ni, saya minta untuk pertamanya komen kalau sekiranya jelas suara saya dan juga video ni lah. Jelas ke? Cuba suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sedang melihat live, saya nak minta untuk tuan-tuan sahabat-sahabat untuk pertamanya minta untuk komen sekiranya audio ni jelas. Kalau jelas, insya-Allah kita akan mulakan sebentar saja lagi, insya-Allah. Kalau keduanya untuk tuan-tuan untuk manfaat bersama sahabat-sahabat kita yang lain, saya nak minta pada tuan-tuan untuk share, pertamanya share kita punya live kita pada hari ini, insya-Allah. Kuliah duha kita, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan bermula pada hari ini sehingga berakhirnya fasa ketiga PKP. Fasa ketiga PKP insya-Allah pada 28 hari bulan April. Kita menampilkan asatizah yang bergiat aktif dalam Jabatan Aman Malaysia Negeri Selangor. Tuan-tuan, saya nak minta pada tuan-tuan sebelum saya live kuliah duha kita pada pagi ini yang bertajuk Ramadan Mu Tunggu Aku Datang, saya nak minta pada tuan-tuan untuk tuan-tuan komen andai kata suara saya jelas. Terima kasih. Ngami. Taman Bukit Kucai clear. Okey, cantik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa wala. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qama minal lail hatta tatawaram qadamahu. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, alaysa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakur. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum bi tahiyyati Islam wal iman tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Taha, Abang Taha kita, suara jelas barang okey. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersua muka, diberikan kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama live pada hari ini dalam kuliah duha ambang Ramadan. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor di bawah unit tarbiyah dan dakwah, kita telah merangka sepanjang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan kita untuk fasa ketiga ini sehingga 28 hari bulan, untuk kita mengadakan kuliah duha ambang Ramadan secara online, FB Live lah tuan-tuan. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, FB Live kita setiap hari bermula daripada hari ini, dimulai dengan saya selaku Ketua Unit Tarbiyah JAMS, dan insya-Allah menampilkan para asatiza, ustaz-ustaz kita yang bergiat aktif dalam Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi jangan lepaskan peluang. Saya harap pada tuan-tuan setiap hari untuk kita sentiasa menambah ilmu kita dan duduk dalam menambah ilmu kita dan sentiasa kita memperbaharui semangat kita setiap hari untuk kita menimba ilmu. Tuan-tuan mati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan, peluang, kepada kita masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, gunakan peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala bagi untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya doakan tuan-tuan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah, walaupun dunia ini sedang dilanda dengan wabak pandemik tuan-tuan, COVID-19 dan COVID-19, dan kita anggaplah ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kita pada hari ini kepada umat manusia, dan untuk Allah Subhanahu wa taala menyedarkan diri kita dan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebesar mana pun ujian ini, sehebat mana pun ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada manusia, pada kita tuan-tuan, tidak lain tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun besar mana, walaupun sehebat mana, ia hanyalah tuan-tuan, walaupun sehebat mana, walaupun sebesar mana ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada diri kita, ujian itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sudah semestinya ujian yang boleh kita tanggung tuan-tuan. Ujian yang boleh kita tampung dan ujian yang boleh kita hadapinya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada manusia melainkan apa yang dia mampu untuk ditanggung. Dan Allah Subhanahu wa taala dia sebut, Allah kata apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dan bagi dia ganjaran bagi siapa yang dia melakukan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia bagi sesiapa yang melakukan kejahatan dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun tuan-tuan mati Allah, kita jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak timpakan ujian pada setiap manusia, pada hamba-Nya, melainkan apa yang hamba dia mampu untuk tangguh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala disebut, dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Wa man Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan kamu pada agama kamu ini melainkan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bukan sesuatu yang pada Allah tidak akan menjadikan kamu ke atas kamu ni pada agama ni sesuatu daripada kesempitan. Tuan-tuan mati Allah, cuma kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bila ditimpakan ujian kepada kita, tuan-tuan, kita ada akhlak kita sebagai hamba Allah. Akhlak kita bukan bila datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita mengeluh, Allah susahnya aku nak cari rezeki, ya Allah susahnya aku nak keluar, susahnya aku nak bekerja. Tuan-tuan, bila kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda pertama yang perlu kita yang perlu kita buat adalah apa? Adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau hukum kami atas kealpaan kami dan juga kesalahan kami. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana walah tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kami dengan bebanan yang berat seperti mana kau berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kita doa lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau bebani kami, jangan kau berikan kami jangan kau pikul ke kami pikul yang berat yang kami tak mampu untuk pikul dia. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah maafkan kami, ampunkan kami. Warhamna, rahmati kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami ke atas orang-orang kafir. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini akhlak kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ni datang memanglah kadang-kadang ujian ni kita terasa. Ada orang dia tak terasa. Pandemik ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala ujian pada dia. Ada tuan-tuan mati Allah yang paling merasa ni, tuan-tuan mati Allah setengah orang, setengah manusia ni, dia terasa ujian yang pandemik ni tuan, ujian yang paling besar, dan dia rasa orang lain tak rasa macam diri dia. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ujian Allah ni datang dalam pelbagai bentuk. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Kadang-kadang ni Allah ni turunkan ujian kepada hamba dia dalam keadaan yang Allah timpakan rasa kelaparan, rasa ketakutan, rasa duit tak cukup. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, orang ujian datang ni kepada manusia ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah untuk apa? Ujian datang kepada manusia ni dengan pelbagai bentuk, tuan-tuan. Tak semestinya semua benda yang sama. Semua rasa tak ada duit, bukan? Tuan-tuan mati Allah, ada orang miskin datang bila timpa ujian pandemik ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa apa? Ujian yang paling berat pada diri dia adalah kewangan. Tapi tuan-tuan, orang kaya pula lain. Ujian dia apa? Ujian dia adalah untuk mengeluarkan harta dia. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni ujian kita berbeza-beza. Tapi tuan-tuan, jadikan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pada hari ini untuk kita muhasabah balik diri kita, untuk kita sentiasa kenang apa yang kita fikir balik, muhasabah balik diri kita, adakah kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita, tuan-tuan mati Allah, berfikir dan muhasabah balik, adakah kita ni mengharapkan meletakkan sepenuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'ul hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani. Nabi SAW sebut, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijak
adalah orang yang selalu muhasabah diri dia dan beramal untuk kehidupan selepas mati dia. Ini orang cerdik, tuan-tuan. Orang cerdik ni, kan, dia selalu muhasabah diri. Kita kena selalu muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kan, ada kadang tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita meletakkan harapan kita sebelum ni, kan, lebih, kan, kita meletakkan harapan kita kepada makhluk lain lebih daripada kita meletakkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni datang daripada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengangkat wabak ini, ujian ini daripada kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita muhasabah diri kita. Adakah ujian ini dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, atau tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala ujian ini hanya sekadar, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar lepas batuk di tangga je. Nabi sebut, orang yang cerdik, orang yang bijak adalah orang yang selalu muhasabah diri dia dan beramal untuk kehidupan selepas mati dia. Wal ajizu man atba'ul hawaha wa tamanna 'ala Allah ya amani. Kata Nabi SAW, manakala orang yang bodoh, orang yang jahil ni, tuan-tuan, orang yang selalu mengikut hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah ya amani, dan bercita-cita untuk masuk syurga, tapi tuan-tuan dia tidak beramal soleh. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ni sudah semestinya, tuan-tuan, adalah penghapus dosa kita, untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Nabi sebut, tidaklah ditimpa kepada orang Muslim itu penyakit, kesedihan, kegusaran, melainkan illa kafarallahu bihi min khatayahu, kata Nabi SAW. Nabi kata apa? Tidaklah ditimpa manusia itu dengan kesakitan, kegusaran, kesedihan, tuan-tuan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa dia. Moga-moga, tuan-tuan mati Allah, ujian ini sudah mestinya, tuan-tuan, ada hikmah yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak bicara banyak pula celoteh, tuan-tuan, berkenaan dengan pandemik. Sebab tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada manusia yang di luar sana, tuan-tuan, dia sangat risaukan rezeki dia daripada nyawa dia. Dan dia rasa nak cari makan untuk diri sendiri lebih baik, lebih penting daripada dia jaga kesihatan dan juga keselamatan orang lain. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pandemik ni dia tak berjangkit, tuan-tuan, ikut Allah pergilah. Kalau kita nak pergi berniaga pun, nak pergi kerja pun tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, pandemik ni, tuan-tuan mati Allah, dia berjangkit. Dia berjangkit. Mampu untuk menjangkiti, seorang mampu untuk menjangkiti lebih ramai, lebih daripada 40 orang. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk masalah ini, tuan-tuan, untuk menghilangkan mudarat ini, kita perlu bersabar dan kita perlu bersama-sama berkorban masa, jiwa kita, harta kita, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memastikan keselamatan sejagat itu terjamin. Baik, tuan-tuan mati Allah, hari ini kita nak bicara tentang satu topik, tuan-tuan. Disebabkan kita tinggal 8 hari lagi, Allahu Akbar, 8 hari lagi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan-bulan yang penuh dengan keberkatan. Tajuk yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan tajuk dia, Ramadan mu tunggu aku datang. Lebih daripada apa yang kita bincangkan berkenaan dengan apakah persiapan kita untuk kita menghadapi Ramadan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Sehingga kan Nabi SAW, tuan-tuan, berdoa untuk sampai pada bulan ini. Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'banin wa balighni Ramadan. Nabi SAW disebut, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berkatilah masa aku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di mana turunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang kami turunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan jadi penerang di antara hak dan juga batil.
Bulan Ramadan adalah bulan yang kan iza iza jaa Ramadan futiha abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sulsilat syayatin. Bulan Ramadan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu syurga dan Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu neraka, wa sulsilat syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Bulan Ramadan awwalur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan pada awalnya adalah rahmat Allah. Pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah. Akhirannya adalah terlepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak bulan, 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tuan-tuan, ada satu bulan. Bulan yang mana, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan nikmat, bulan penuh dengan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi sesiapa yang melakukan ibadah pada bulan berkenaan, iaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun betapa sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala letakkan Nabi Adam ni pernah duduk dalam syurga, tuan-tuan mati Allah. Walaupun betapa sayangnya, cintanya Allah kepada Nabi Adam, tuan-tuan mati Allah, Allah tak berikan kepada dia Ramadan. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga kan Nabi Musa ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling rapat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ni, tuan-tuan, di antara mujizat kelebihan Nabi Musa alaihissalam, tongkat boleh bertukar menjadi ular, boleh membelah laut, ketuk batu terbit 12 pancaran mata air, doa kepada Allah turun manna wa salwa untuk bangsa Yahudi. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun betapa sayangnya Allah kepada Nabi Musa, Allah tak berikan kepada dia Ramadan. Ramadan, tuan-tuan, walaupun betapa sayangnya Allah kepada Nabi Ibrahim, sehingga kan Nabi Ibrahim ni digelar Khalilullah, kekasih Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, lahir pada Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, para nabi. Tuan-tuan, kita kenal Nabi Ismail, kita kenal Nabi Yusuf, kita kenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Ibrahim ni Allah Subhanahu wa taala sayang dia, cinta dia, tuan-tuan mati Allah, Allah tak berikan kepada dia, tuan-tuan, Ramadan. Ramadan ni, tuan-tuan, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, tuan-tuan mati Allah, untuk menyambut bulan Ramadan, untuk kita menyambut bulan yang penuh keberkatan ni, kita perlukan persediaan yang rapi, tuan-tuan. Kita memerlukan persediaan yang begitu jitu, supaya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dengan Ramadan tidak seperti mana kita berjumpa dengan Ramadan sebelum-sebelum ini. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dengan Ramadan yang acap kali. Acap kali, tuan-tuan, kita berjumpa dengan Ramadan. Kita berjumpa dengan Ramadan, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umur kita 30 tahun, maka 30 kalilah kita berjumpa dengan Ramadan. Kalaulah umur kita 40 tahun, maka 40 kalilah kita berjumpa dengan Ramadan. Maka, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa beza Ramadan yang tiap-tiap hari kita datang, tuan-tuan? Sayanglah, tuan-tuan, kalau tiap-tiap hari, kalau tiap-tiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan, tuan-tuan, kita tidak mendapat keberkatan, mendapat ganjaran di sebalik apa yang berada di dalam bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana bulan tarbiyah, tuan-tuan. Kalau kita, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada bulan Ramadan, seperti mana kita masuk dalam universiti, tuan-tuan. Keluar daripada bulan Ramadan, kita akan jadikan bulan-bulan selepas itu adalah seperti mana bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita baca Al-Quran habis satu juzuk, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kena pastikan orang yang betul-betul mendapat keberkatan, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, dia akan jadikan bulan-bulan dia selepas bulan Ramadan seperti mana dia berada dalam bulan Ramadan. Jadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita tak nak rugi. Dan kita tak nak seperti mana apa yang Nabi SAW sebut. Puasa ni, tuan-tuan mati Allah, hanya dapat lapar dan dahaga. Hanya dapat lapar dan dahaga je, tuan-tuan.
Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita nak periksa, kita buat persediaan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pergi nak nak bentang suatu benda, kita buat persediaan. Apatah lagi Ramadan tuan-tuan. Ramadan lebih-lebih lagi lah kita memerlukan persediaan yang baik, persediaan yang baik, persediaan yang terbaik untuk kita menghadapi bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara persiapan persediaan yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan tuan-tuan mati Allah, pertamanya tuan-tuan, kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang kita lakukan, amalan yang kita akan buat di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, tidak akan terganggu kerana dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang tidak diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang saya ni bawa orang pergi umrah tuan-tuan. Setiap kali saya bawa orang pergi umrah tuan-tuan, saya akan ingatkan jemaah umrah saya akan kata, pertama betulkan niat lah. Kedua, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta pada orang untuk kita sentiasa melafazkan istighfar kepada Allah. Orang pergi umrah ni tuan-tuan, dia ni selalu orang pergi umrah ni dia dalam keadaan bermusafir tuan-tuan. Musafir ni tuan-tuan, Nabi sebut tidak ada doa yang tidak ada hijab padanya. Salah satu doa yang tidak ada hijab padanya adalah doa orang yang bermusafir tuan-tuan. Nabi ni suka sangat. Nabi suka bila Nabi SAW bermusafir. Sehingga kan bila Nabi SAW musafir, Nabi selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setara Nabi tuan-tuan. Setara Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hapuskan segala dosa-dosa dia tuan-tuan. Tapi Nabi SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lebih-lebih lagi lah tuan-tuan, yang tak tahu tingkat mana, tinggi mana pahala kita. Kita tak tahu banyak mana dosa kita yang telah lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lebih-lebih lagi lah untuk kita sentiasa beristighfar, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kita takut amalan-amalan kita terganggu, amalan-amalan kebaikan kita terganggu kerana dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kebersihan, kesucian. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amalan-amalan kita tuan-tuan. Dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah, tak ada dosa tuan-tuan, kita melakukan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni redha atas amalan yang kita telah lakukan. Tuan-tuan, kita masuk syurga ni bukan sebab kerana amalan kita tuan-tuan, tapi kita masuk syurga ni atas redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuan-tuan Allah redha? Bagaimana Allah nak redha atas amalan yang kita buat kalau tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita ni penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang kita lakukan tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu tuan-tuan sudah mestinya akan memberi efek kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita berputus asa untuk kita sentiasa memohon pengampunan daripada Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu dia pasti melakukan dosa tuan-tuan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya teringat satu ketika saya pernah bagi motivasi di CCRC Benta tuan-tuan. Pusat Serenti Benta lah, Pusat Serenti. Pusat Serenti Benta ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pergi, saya tak ingat tahun bila.
Tapi tuan-tuan mati Allah, saya pergi tu ada bila kita sharing dengan orang, kan, ada dalam 2 hari ke 3 hari program dekat CCRC Benta bersama dengan rasanya lebih daripada 200 orang, kan, penagih-penagih dadah tuan-tuan. Bila kita share, kan, lepas tu bangkit seorang lelaki tuan-tuan. Dia perkenalkan diri dia. Ni bukan kaleng-kaleng tuan-tuan orang ni. Yang perkenalkan diri ni tuan-tuan adalah salah seorang anggota bomba tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk pusat tuan-tuan dah 3 kali tuan-tuan. Masuk pusat dah 3 kali. Dia jumpa dekat saya, dia bangun, dia bukan jumpa face to face. Dia bangun tu dia tanya soalan depan orang ramai. Dia kata, Ustaz, aku ni, bahasa aku je tuan-tuan. Dia kata, aku ni Ustaz, aku ni, dia kata, aku ni dah 3 kali dah masuk pusat. Aku ni Ustaz, dah tak payah cerita lah. Aku ni berzina, dia kata, aku ni pernah berzina Ustaz. Sampai tak tahu berapa banyak dah aku berzina. Dia kata macam tu. Sampai aku tak tahu dah banyak mana dah aku zina ni. Ustaz, dengan dosa yang aku buat ni, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa aku? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa aku? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bila dengar pertanyaan daripada sahabat tu, pemuda tadi, saya pun kata Allahu Akbar. Saya teringat kisah yang mana Nabi SAW dia pernah ceritakan kepada para sahabat. Kisah yang berlaku sebelum sebelum zaman Nabi SAW. Nabi cerita kepada para sahabat. Cerita tentang seorang pemuda yang bunuh 100 orang tuan-tuan. Yang bunuh 99 orang. Saya yakin tuan-tuan yang sedang mendengar dan tuan-tuan yang sedang menonton ni, saya yakin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Orang dulu tuan-tuan, dan kita yang dah lama, rasanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin dengar kisah-kisah para nabi, kisah umat yang terdahulu. Kalau tanya orang sekarang ni, saya tak pastilah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh dengar cerita ni. Cerita tentang seorang pemuda yang bunuh 99 orang tuan-tuan. Bunuh 99 orang, bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Kita bunuh nyamuk pun tak mati tuan-tuan. Tapi ni bunuh orang, bukan seorang tuan-tuan, 99 orang dia bunuh. Dia bunuh tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali tuan-tuan mati Allah, dia rasa macam tak tenang. Dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jumpa dengan seorang abid tuan-tuan. Orang abid. Orang yang kuat beribadah. Dia tanya, Ustaz, boleh tak Allah ni ampunkan dosa aku? Ustaz tanya, dosa apa yang kau buat ni? Dia kata, Ustaz, aku dah bunuh 99 orang dah Ustaz. Ustaz tadi bila dengar pemuda cakap aku dah bunuh 99, terkejut dia. 99 orang? Kau ni memang, itu ayat aku lah tuan-tuan, itu ayat saya lah tuan-tuan. Kau ni bunuh 99 orang, kau ni memang dah neraka dah tuan-tuan. Kau ni memang dah neraka dah, tak layak dah masuk syurga. Lelaki tadi bila dengar ustaz tu sebut, bila ustaz tu sebut neraka kat dia, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bengis tuan-tuan. Dia bunuh pedang, dah keluarkan pedang, dah sembelih, tuan-tuan, cukup beli 100 orang. Ingat bunuh ustaz ni tuan-tuan tenang dah. Itu sebab kadang ustaz ni dia tak boleh cakap seberangan lah tuan-tuan. Orang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, mesti berikan galakan kepada dia. Kerana apa? Kerana Allah tidak berhenti-henti untuk menerima taubat orang. Taubat hamba dia. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, last sekali dia berjumpa dengan seorang alim. Orang yang alim ulama. Berjumpa dengan alim ulama, lantas dia tanya pada alim ulama, wahai ustaz, wahai tok guru, boleh tak Allah ni ampunkan dosa aku? Tok guru tanya, dosa apa yang kau buat? Dia kata, tok guru, aku ni dah bunuh 100 orang dah. Yang ke 100 tok guru, macam tok guru, kecil besar je aku tengok. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tok guru tu bila
bila dengar dia kata apa? Tidak ada dosa yang tidak boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat, kau kena keluar daripada kampung yang kau lakukan maksiat ni kepada tempat yang kau nak lakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Lelaki tadi bila dengar saranan ustaz, dia kata baik kalau macam tu, hari ni juga aku akan keluar daripada kampung. Dia keluar pada kampung ni, tuan-tuan. Keluar pada kampung ni, dia pergi menuju ke kampung dia nak lakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sampai dia ke kampung dia nak lakukan kebaikan ni, mati dia, tuan-tuan. Mati dia, tak sempat sampai kat kampung dia lakukan kebaikan. Lantas turun malaikat yang jaga syurga, turun malaikat yang jaga neraka, datang nak ambil mayat ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah, kan? Malaikat jaga syurga kata apa? Dia adalah ahli neraka. Malaikat jaga neraka kata apa? Dia adalah ahli neraka. Malaikat jaga syurga kata dia adalah ahli syurga. Tuan-tuan sampai tak tahu nak buat keputusan apa. Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah minta untuk ukur jarak dia daripada kampung dia lakukan kejahatan, tempat dia mati, daripada tempat dia mati ke kampung dia nak lakukan kebaikan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kan? Dia, tuan-tuan, sejengkal je beza dia. Sejengkal, tuan-tuan. Sejengkal je beza dia. Jarak dia dekat dengan kampung dia nak lakukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dia di kalangan ahli syurga. Subhanallah. Subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tanya kepada tuan-tuan, sempat tak sempat dia sampai kampung tu? Sempat ke tak sempat dia bersolat taubat kepada Allah? Sempat tak sempat untuk dia melakukan amal kebaikan dekat kampung tu? Tak sempat, tuan-tuan. Tapi Allah tentukan dia di kalangan ahli syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firman, dan kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki diri dia dan juga menjelaskan bahawasanya dia di kalangan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, faulaika atubu alaihim, kata Allah, dan mereka lah yang diterima taubat dia, kan? Dan Allah kata apa? Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah aku adalah yang menerima taubat, dan akulah yang maha penyayang, kata Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut pula dalam satu hadis, Nabi kata apa? Ma min syai'in uhibbu ilallah, an min syabin taibin, wa ma min syai'in abghadu ilallah, an min syai'in muqimin ala ma'asihi, kata Nabi SAW. Allah kata apa? Tidak ada sesuatu, Nabi kata apa? Tidak ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah, dan tidak ada suatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, yang Allah Subhanahu Wa Taala marah, kan, daripada seorang tua yang istiqamah dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan mati Allah, pertama sekali, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kan, tuan-tuan pastikan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And supaya apa, tuan-tuan? Supaya amalan kita diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama. Kedua, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, and dalam persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, keduanya adalah kita memperbaiki kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita masuk bulan Ramadan ni adalah bulan yang mana digandakan pahala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita ni diserang dengan wabak pandemik, tuan-tuan, and stay at home, and tuan-tuan habiskan masa di rumah, tuan-tuan, apa salahnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperbaiki kualiti solat kita yang pertama. Kualiti solat kita. Tuan-tuan, bukalah mana-mana buku, bukalah mana-mana YouTube, dan ustaz-ustaz cari, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya amat terkesan. Hebat, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa orang artis, kan, sanggup, tuan-tuan mati Allah, setiap hari live dengan ustaz, bertanya tentang hukum, bertanya tentang solat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun mesti macam tu juga. Anggota amal
adalah anggota yang berada di barisan hadapan, yang menjaga pimpinan-pimpinan. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti, pertamanya tuan-tuan, solat kita mesti jaga. Solat kita mesti jaga. Dan kualiti solat kita mesti terbaik. And Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. And berjayalah orang-orang mukmin. And siapa orang mukmin yang berjaya adalah orang yang dia khusyuk dalam solat dia. Khusyuk tu tuan-tuan adalah kualiti. Kualiti. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, solat ni kepala ibadah tuan-tuan. Solat penentu kepada rezeki, kita dapat rezeki atau tidak dapat. Solat penentu kepada kebahagiaan rumah tangga kita. Solat penentu keberjayaan kehidupan tuan-tuan di atas muka bumi ni. Solat penentu kepada saat kematian kita husnul khatimah atau tidak. Solat penentu keamanan kita di dalam kubur atau kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur. Solat penentu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana keadaan kita di padang mahsyar nanti. Solat penentu untuk kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kan? Solat penentu untuk tuan-tuan, adakah tuan-tuan akan menerima buku amalan kita dengan tangan kanan atau menerima buku amalan kita dengan tangan kiri. Solat tuan-tuan mati Allah penentu kepada kita, keberjayaan kita untuk kita melalui titian siratul mustaqim. Dan solat tuan-tuan mati Allah penentu keberjayaan kita, dan sama ada kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala atau kita masuk dalam neraka Allah, na'udzubillahi min zalik. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, baiki kualiti solat kita. Cari ustaz-ustaz, buka buku tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Buka buku, cari kita perbaiki balik solat kita. Supaya apa tuan-tuan? Bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat kita puas hati tuan-tuan. Sangat puas hati. Kalau lah andai kata tuan-tuan, andai katalah lepas Ramadan tahun ni kita mati tuan-tuan, tak apa dah kita mati. Sebab apa? Kita puas hati dengan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan yang mana digandakan pahala. Tuan-tuan, bukan kata solat fardu. Amalan sunat digandakan pahala seperti mana solat fardu, dan solat fardu tuan-tuan digandakan dengan berlipat kali ganda tuan-tuan pahala dia. Maka tuan-tuan, solat ni bukan hanya tertumpu pada solat fardu. Ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah, ada solat duha, ada solat qiyamul lail. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita ni tidaklah membazir tuan-tuan. Solat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita ni tuan-tuan mesti solat yang berkualiti, dan angkat takbir dan cara yang betul. Bacaan Al-Fatihah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, dan saya tengok dalam 2-3 hari ni tuan-tuan, ada tahsin Al-Fatihah melalui online tuan-tuan. Dan tuan-tuan nak apa lagi tuan-tuan? Dan dulu masa tuan-tuan sibuk, masa sebelum pandemik ni tuan-tuan, dan kita punya alasan kerja, nak pergi kelas, tuan-tuan mati Allah, kita nak pergi belajar. Ni tuan-tuan, kita duduk kat rumah ni. Dah lah duduk kat rumah tuan-tuan mati Allah. And ustaz-ustaz buat kelas secara percuma tuan-tuan, tahsin Al-Fatihah. Tahsin Al-Fatihah. Kalau itu pun tuan-tuan tak mampu untuk buat, tuan-tuan, saya sarankan tuan-tuan meninggal lah. Tak layaklah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, orang lain bagi kemudahan kepada kita, dan ustaz-ustaz pula memberikan ruang waktu kepada kita untuk kita memperbaiki dan bacaan Al-Fatihah kita. Nak tanya apa-apa soalan kepada ustaz pun boleh. Tapi tuan-tuan, kita tak ambil manfaat tu. Kita tak ambil peluang tu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Solat fardu, tuan-tuan belajar untuk kita kualiti solat. Kan? Kualiti ibadah kita, puasa kita. Kan? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tuan-tuan? Kerana kita akan menghadapi satu bulan dinamakan bulan pesta ibadah tuan-tuan. Bulan pesta ibadah. Ketiga tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, kita meningkatkan kualiti ibadah kita tuan-tuan mati Allah. Yang ketiga tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menuntut dan juga menambah ilmu kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita menghadapi bulan Ramadan ni tuan-tuan,
belajarlah tuan-tuan. And belajarlah. And tanyalah ustaz-ustaz. And ambillah peluang untuk kita mengkaji. Kena-kena pula tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pandemik ni tuan-tuan, kalau di Selangor masjid ditutup sehingga akhir bulan Mei. Tuan-tuan masjid ditutup hingga akhir bulan Mei. Dan kebanyakan tuan-tuan mati Allah dalam negara kita tuan-tuan mati Allah, kemungkinan tak ada solat tarawih dekat masjid. Bermakna solat tarawih ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lakukan dekat rumah. Kita akan lakukan dekat rumah. Lakukan dekat rumah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mestinya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita, mak kita, ayah kita, isteri kita tuan-tuan mati Allah nak berjemaah dengan kita. Takkan tuan-tuan nak solat seorang-seorang. Apa barang solat tuan-tuan, solat seorang-seorang. Allah bagi gadaan pahala ni berlipat kali ganda, daripada satu kali ganda, daripada satu pahala dia satu dengan pahala 27 berjemaah tu. Takkan tuan-tuan nak pilih satu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita menimba ilmu kita, meningkatkan ilmu kita. Jangan pula setiap tahun tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala ada je orang bahas apakah hukum ni, hukum solat 10, hukum solat 23, hukum tazkirah di antara tu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan masa untuk kita bercakap tentang perkara tu. Sepatutnya kita dah tahu tuan-tuan, orang dah bincang, ulama dah bincang tentang perkara ni dah lama dah. Jangan jadikan dia adalah jangan jadikan masalah itu menjadikan satu isu. Sebab apa tuan-tuan? Kita menjadikan dia satu isu sebab apa? Kita tak tahu. Belajarlah tuan-tuan, ini nasihat dia. Tuan-tuan, saya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita amat risau tuan-tuan. Kita berada pada akhir zaman. Bumi ni dah tua tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar dan kita sentiasa memerhatikan sedikit demi sedikit seorang-seorang ulama yang kita segani, yang kita sayang tuan-tuan telah pergi meninggalkan kita. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sementara ada alim ulama di atas di tempat kita ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, di bumi Malaysia berhampiran dengan kita, ambillah manfaat pada dia. Menuntutlah ilmu tuan-tuan, tambah ilmu, tambahkan kefahaman kita pada agama. Barulah kita ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala beribadat atas dasar ilmu kita. Beribadat atas dasar ilmu. Tuan-tuan, nak bagi tahu, syaitan ni syaitan ni lebih takut kepada tidur orang alim daripada ibadah orang jahil. Tuan-tuan. Nah, syaitan ni dia lebih takut tidur orang alim daripada ibadah orang jahil. Sebab apa tuan-tuan? Orang tidur tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidur atas dasar ilmu dia. Dia tidur ni tuan-tuan, walaupun dia tidur atas dasar ilmu dia. Tidur atas dasar sunnah. Nabi tidur baring belah kanan, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi baca bismillah, Nabi baca doa tidur, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang alim ni dia tidur atas dasar ilmu dia. Orang jahil ni tuan-tuan, dia beribadah tuan-tuan, dia ikut apa? Dia ikut suka. Dia ikut orang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kita nak menimba ilmu. Tanya ustaz, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, akhir zaman Nabi sebut inna Allah la yakbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidu al-ilma biqabdi al-ulama'i hatta idza lam yatruk 'alima ittakhazanna siru'usan juhalan fasu'ilu fa'afta bighairi ilmi fadallu wa adallu, kata Nabi. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu itu, Allah tidak akan menghapuskan ilmu di mana Allah Subhanahu Wa Taala mematikan manusia. Manusia ni mati, akan ada ganti lain, akan ada kelahiran yang lain. Tapi tuan-tuan, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama'i. Tetapi tuan-tuan, Allah matikan ilmu, Allah hapuskan ilmu itu seperti mana Allah matikan para alim ulama tuan-tuan. Ulama mati tuan-tuan, tidak ada dah berganti pada dia. Hatta idza lam yatruk alima, sehingga tuan-tuan
bila Allah matikan para alim ulama seorang demi seorang, seorang demi seorang, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tak ada dah alim ulama di atas muka bumi ni tuan-tuan. Manusia ittakhazan nasiru'usan juhalan, manusia akan mengangkat orang-orang jahil menjadi pemimpin-pemimpin mereka tuan-tuan. Orang-orang jahil jadi pemimpin mereka. Fasu'ilu, disoalkan kepada mereka, apakah hukum ini, apakah hukum itu? Tuan-tuan mati Allah, fa'aftau bi ghairi ilmi fadallu wa adallu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berfatwa tanpa ilmu, dia sesatkan, bahkan menyesatkan orang lain. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala tuntut ilmu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya ibadah kita pada bulan Ramadan ni adalah dasar berdasarkan pengetahuan kita, kefahaman kita kepada agama. Tak adalah kita buat-buat dah tuan-tuan. Tak adalah kita ikut-ikut tuan-tuan. Kita buat ni atas dasar kefahaman kita, atas dasar pengetahuan kita, atas dasar pembelajaran kita tuan-tuan. Barulah ibadah kita ni adalah ibadah yang berkualiti. Itu yang ketiga. Keempat, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk kita baca Al-Quran. Persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan mana Allah turunkan padanya Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ni Allah kata apa? Inna anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Betulkan saya kalau ayat Quran ni salah. Apa tu? Saya baca ni salah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sekiranya aku turunkan Al-Quran pada sebuah bukit, kamu akan lihat bukit itu akan hancur, khasyian mutasaddian min khasyatillah. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Tuan-tuan, kita masuk pada bulan Al-Quran, tapi Al-Quran tak pandai baca lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muhasabah balik diri kita tuan-tuan. Janganlah kita memberi alasan saya tak pandai baca ustaz. Tuan-tuan, orang yang tak pandai baca, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tak pandai baca tapi dia tak baca tuan-tuan. Dengan orang yang tak pandai baca, dia cuba usaha untuk baca. Tuan-tuan rasa baik yang mana? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tak pandai baca tapi kita usaha untuk baca tuan-tuan, percayalah kita akan dapat dua pahala. Pertama tuan-tuan, pahala kita baca Al-Quran. Kedua, pahala kita tuan-tuan mati Allah bersusah payah untuk baca Al-Quran. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pula cakap tak tahulah ustaz, baca Al-Quran bukan faham pun. Tuan-tuan mati Allah, saya ingat satu kisah. Seorang budak dengan atuk dia tuan-tuan. Budak dengan atuk dia. Atuk dia ni selalu suruh baca Al-Quran. Last sekali dia cakap dekat atuk dia, "Tok, hari ni tak naklah baca Al-Quran. Bukan man faham pun." Man baca Al-Quran bukan man faham pun. Atuk dia kata apa? Man macam tak ada apa-apa pun, macam tak bagi manfaat je pada man. Jadi atuk dia kata macam ni, bila dengar cucu dia cakap macam tu, kata, "Okey, baik, macam ni. Kau pergi ambil baldi ni, kau pergi sungai, kau ambil air dan kau bawa pada atuk." Budak ni pergi. Dia ambil baldi yang atuk dia bagi ni, baldi yang dibuat untuk angkat, untuk letak arang, tuan-tuan. Baldi ni dia pergi bagi kat cucu dia untuk ambil air dekat sungai, bawa atas sini. Bila sampai ke sungai, dia ambil, tuan-tuan mati Allah, dia bawa pergi ke atuk dia, rupa-rupanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, baldi ni bocor. Sampai dekat atuk dia, air dah tinggal sikit. Dia kata, "Tok, baldi ni bocor. Air dah sikit." Atuk dia kata, "Tadi cucu dia katalah, macam tak boleh, macam kena tukar je, Tok." Kata, "Tak payah tukar, kau bawa je baldi ni, kau ambil lagi sekali, tapi sebelum ni kau berjalan kan, kali ni kau berlari. Dia pun pergi berlari, dia ambil, dia berlari tuan-tuan, sama juga tuan-tuan, air dia tinggal sikit. Sebab baldi bocor.
Dia kata, Tok, atuk ni suruh saya buat benda yang tak bermanfaat lah. Kan? Bawa baldi ni dah lah bocor. Kan? Atuk suruh ambil air, baik kita pakai baldi lain, kata. Kau cuba lagi sekali, kali ni kau jalan, kau berlari dengan pantas sekali. Jangan tengok kiri kanan, kau bawa je terus. Kan? Jangan mengeluh. Kan? Dia pergi lagi sekali, dia ambil, dia bawa pergi atuk dia, sama juga tuan-tuan. Dia kata, Tok, kan, saya tak naklah buat benda ni, Tok. Kan? Dah tak bermanfaat dia. Tok suruh bawa baldi benda buat letih saya. Dia kata, tak bermanfaat. Atuk dia kata apa? Tak bermanfaat kau cakap. Dan cuba kau tengok baldi ni. Budak ni pun tengok baldi. And, tuan-tuan, daripada baldi tadi yang kotor, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala yang buat letak arang ni, tuan-tuan, baldi tu jadi bersih, tuan-tuan. And, dia kata pada cucu dia, kau tengok jalan-jalan yang kau lalu tadi. And, kau kata tak bermanfaat, kau pergi tengok kat sebelah jalan yang kau lakukan tadi, tanpa kau sedari kau telah menyiram pokok-pokok yang berada di sepanjang jalan yang telah kau lalui tadi. Tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, tu mujizat Al-Quran. Mujizat Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. And kita tak rasa dia bermanfaat pada diri, sebenarnya tuan-tuan mati Allah, dia berikan manfaat yang besar pada diri kita. And tu sebab tuan-tuan, bila kita membaca kalam Allah, and hati kita jadi tenang, tuan-tuan, walaupun kita tak faham. And kita pun dengar, tuan-tuan, kita pun pernah tengok video YouTube, tuan-tuan mati Allah, Mak Saleh, and diorang kapi, tuan-tuan, tapi dengar ayat Al-Quran dia rasa tenang, dengar azan dia rasa tenang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia adalah ucapan atau kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. And baca Al-Quran, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Bulan Ramadan ni lah bulan kita nak baca Al-Quran. Saya yakin, tuan-tuan mati Allah, sebelum bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, saya ni banyak guru umrah, tuan-tuan, tak terbuka guru umrah ni, tuan-tuan. Setiap guru umrah ni, tuan-tuan, buat satu program khatam Al-Quran. Tu belum lagi guru-guru PAS Cawangan, guru PAS kawasan, guru pemuda, guru jabatan amal, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, tuan-tuan. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, tuan-tuan. Saya yakin, tuan-tuan, bukan semua di kalangan kita orang yang hebat, yang lancar baca Al-Quran. Tapi, tuan-tuan, usaha untuk kita baca Al-Quran. Lebih baik, tuan-tuan, kita tak pandai baca surat khabar daripada kita tak pandai baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pandai, tuan-tuan, Allahu Akbar, sia-sia hidup kita, tuan-tuan. Baca Al-Quran. Dan terakhir, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin banyak lagi mungkin banyak lagi persediaan kita. Yang kelima ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan kita bersedekah. Allahu Akbar. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan ni bulan yang mana Allah gandakan pahala. Siapa pernah pergi Mekah, tuan-tuan, bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, tak payah keluar duit, tuan-tuan. Sahur ada orang bagi, berbuka ada orang bagi. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila berlaku kena-kena sekarang ni, tuan-tuan, kita dilanda dengan wabak pandemik ni, tuan-tuan, COVID-19. Tuan-tuan, alhamdulillah, saya tengok, tuan-tuan, saya tak tahulah bagaimana di luar sana. Tapi di sekitaran saya, apa yang saya lihat, masjid-masjid, NGO, tuan-tuan, community, tuan-tuan mati Allah, berhempas pulas, mengumpul dana untuk disalurkan kepada orang-orang susah. Saya kata subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan mati Allah, saya doakan amalan-amalan tuan-tuan, apa yang tuan-tuan belanjakan, apa yang tuan-tuan sedekahkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan kita bersedekah. Jangan takut untuk miskin, tuan-tuan. Tuan-tuan, percayalah, apa yang tuan-tuan dermakan tak menjadikan tuan-tuan miskin. Bahkan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan miskin pun, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan takut, tuan-tuan. Sebab orang miskin ni, tuan-tuan, adalah orang yang pertama akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Isra' Mi'raj, tuan-tuan, Nabi dibawa oleh Allah untuk melawat syurga, tuan-tuan. Nabi masuk syurga, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi lihat di kalangan hamba dia, di kalangan umat dia, yang mula-mula masuk syurga, banyak ni daripada kalangan orang-orang miskin. Sebab apa, tuan-tuan? Orang miskin ni, tuan-tuan, tak ada benda Allah Subhanahu Wa Taala nak soal dia.
Tak banyak tuan-tuan Allah nak soal dia. Kan? Nak soal banyak pun dia bukan ada harta tuan-tuan. Dan Nabi SAW sangat sukakan pada orang miskin. Nabi kata apa? Kan? Tuan-tuan, Nabi doa, kan? Allahumma ja'alni miskinan wa amitna miskinan wa syunna fi yaumil qiyamah ma'a masakin, kata Nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku orang miskin. Jadikanlah, bangkitkanlah matikan aku dalam keadaan aku miskin, dan bangkitkanlah aku di akhirat nanti bersama-sama dengan orang miskin. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sayang orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mula-mula masuk syurga tuan-tuan. Kalau Nabi SAW sayang pada orang miskin tuan-tuan, kita lebih-lebih sayanglah kepada orang miskin. Banyakkan kita bersedekah tuan-tuan. Kan? Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata apa? Masalul ladzina yunfikuna fi amwalihim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah. Kan? Orang yang berinfak, diumpamakan orang berinfak pada jalan Allah seperti mana satu benih yang keluar daripadanya sebuah pokok. Daripada pokok itu ada 7 ranting dan setiap ranting itu menerbitkan 100 buah tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Gandaan pahala bagi orang yang bersedekah ni tuan-tuan sangat-sangat besar. Apatah lagi kita buat di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan mati Allah, bulan Ramadan ni kita ni tidak akan terbiasa untuk bersedekah kalaulah kita tak bermula daripada sekarang. Mulalah daripada sekarang tuan-tuan, bersedekah. Dan kena-kena tuan-tuan mati Allah, saya peluang yang saya ada ni, saya nak minta pada tuan-tuan yang mendengar. Dan share-share lah tuan-tuan. Dan hari ini, ketika ni tuan-tuan, Jabatan Amal Negeri Selangor. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook kita, dan tiap-tiap hari dan kita menyampaikan sumbangan bersama dengan Khidmat Malaysia. Dan tuan-tuan mati Allah, Umat Malaysia Negeri Selangor. Dan rasanya puluhan ribu tuan-tuan kita habiskan. Dan kita beri kepada frontliner kita, dan kita berikan kepada tempat-tempat yang orang-orang yang memerlukan sumbangan. Dan setiap kawasan dan sangat membantu, dan menggerakkan ambulan, membantu pihak KKM dan sebagainya tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan ada rezeki yang lebih, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sumbanglah sikit kepada Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Dan nak nombor akaun, tuan-tuan boleh tengok dalam page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ni lah. Ada page, ada kita letakkan kita punya ni. Supaya apa tuan-tuan? Supaya amalan kita ni sentiasa berterusan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, mati anak Adam ni terputus semua bekalan melainkan 3 perkara. Pertama, doa anak yang soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, sedekah jariah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah jariah ni tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan mati Allah orang guna, selagi mana orang tu selagi mana orang guna atas sedekah kita ni tuan-tuan, selagi itulah kita mengalir pahala pada diri kita tuan-tuan, walaupun kita nanti. Baik tuan-tuan mati Allah, tu sekadar 5 perkara persediaan kita untuk kita menghadapi bulan Ramadan, supaya bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling special. Ramadan tahun ini adalah bulan yang paling special pada diri kita tuan-tuan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik nyawa kita pun selepas ni tuan-tuan, selepas Ramadan tariklah, tak apa. Yang paling penting tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling special. Bulan yang mana tuan-tuan, adanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan tuan-tuan. Tak silap 86 tahun kehidupan kita. 86 tahun kerja kita beribadah je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bayangkan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir daripada saya, buatlah pecutan terakhir ni, persediaan yang rapi untuk kita menapi bulan yang mulia, bulan yang berkat. Contohilah Nabi SAW dalam beribadah. Nabi ini tuan-tuan, kana Nabi SAW qama minal lail hatta tatawaram qadamahu. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, alaysa kafara Allah ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Nabi SAW sebut, Nabi ini tuan-tuan, dia suka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ni tuan-tuan, Nabi ni suka bangun malam tuan-tuan.
Bergemalam untuk apa? Beribadah kepada Allah, semayang. Sehingga kan hatta tatawaram qadamahu, sehingga kan tumit Nabi ni bengkak tuan-tuan. Kan? Lalu Aisyah tanya pada Nabi, alaysa qad ghafarallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar? Ya Rasulullah, wahai abang, kan? Bukankah Allah ni telah ampunkan dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang? Kan? Bukankah kau ni maksum ya Rasulullah? Cukuplah kau buat solat fardu pun, kan? Kau akan tetap masuk syurga. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahaja Nabi, dan walaupun dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi bertukus lumus, tuan-tuan, berusaha, dan Nabi SAW beribadah kepada Allah siang dan malam sehingga bengkak tumit Nabi. Kita ni tuan-tuan yang tak tahu masuk syurga tu ke tak, bagaimana amalan kita tuan-tuan. Kita ni lebih-lebih lagi lah, dan perlu berusaha, perlu lebih lagi lah untuk kita dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan tuan-tuan mati Allah, dan supaya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan dan mendapat rahmat di dalam bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu saja daripada saya. Ingat tuan-tuan, insya-Allah bermula pada hari ini sehingga pada 28 hari bulan Mei, daripada 28 April, selama 14 hari ni tuan-tuan, kita ada kuliah Duha Ambang Ramadan yang menampilkan ustaz-ustaz kita, yang bergiat aktif dalam Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Esok tuan-tuan, jangan lupa temu janji kita bersama dengan Ustaz Nur Afzan Wahab, Timbalan unit tugas-tugas khas Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, pada pukul 10 pagi pada waktu yang sama, dan juga pada Facebook yang sama, iaitu Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Jangan lupa bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita yang lain, adik keluarga kita yang lain, supaya apa? Supaya ilmu ni dapat diberikan manfaat kepada semua, insya-Allah. Sekadar itu saja tuan-tuan, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.